Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Fadhal. Okey, bab bahagian fitrah. Jadi fitrah ni apa dia? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hendaklah kamu luruskan, tegakkan diri kamu kepada agama yang lurus, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala suruh ikut agama Nabi Ibrahim. Sebab itu, sebahagian daripada syariat yang diamalkan ataupun yang wujud, yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad ini, sebahagiannya diambil daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah Ta'ala kata, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, iaitu fitrah agama Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi manusia berada di atasnya. Agama Islam juga disebut sebagai agama fitrah. Maksud fitrah di situ maknanya agama asal, agama semula jadi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan agama Islam ni, yang mana secara kebetulan pula fitrah, naluri, kehendak manusia ini dia nak kepada agama Islam. Mula-mula dia lahir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Abu Daud. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah. Jadi di sini ulama-ulama mentafsirkan apa makna fitrah? Maknanya sifat semula jadi, iaitu sifat semula jadi manusia lahir-lahir dia nak kepada agama Islam sebelum hati dia rosak. Tetapi ibu bapa mereka lah, bayi-bayi itu tadi, yang menyahudikan mereka, yang menasranikan dan juga memajusikan mereka. Asal-asalnya semua nak kepada agama Islam. Sebab itu berdasarkan kepada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, bayi yang dilahirkan daripada kalangan ibu bapa yang tidak beragama Islam, bila mereka mati sebelum akhir balik, dia adalah merupakan ahli syurga. Sebab fitrah dia, naluri dia betul nak kepada Islam. Jadi tajuk fitrah, khisalul fitrah yang dimaksudkan di dalam kitab ini apa dia? Iaitu fitrah, sifat semula jadi orang dulu-dulu, iaitu nabi-nabi dulu. Inilah yang dilakukan oleh mereka. Adat kepada para nabi. Ataupun dia juga disebut sebagai sunnatul jibili ataupun jabali, sunnah adat para nabi. Bila nabi itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam kehidupan mereka ini, beberapa perkara fitrah ini tidak ditinggalkan. Beberapa perkara yang disebut fitrah ini diamalkan, dilakukan oleh mereka, tidak ditinggalkan. Jadi insya-Allah kita akan jumpalah benda apa yang nabi-nabi dulu buat yang menjadi syariat kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. الفطرة خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقديم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. Okey. Fitrah itu, tadi kita sebut apa makna fitrah. Dia ada 5 perkara
Jadi bukan terikat tertentu dengan 5 perkara ini, kerana ada riwayat yang menyebut 3 perkara fitrah dan ada riwayat yang menyebut sampai 10. Jadi berdasarkan kepada riwayat yang berbeza, kerana Rasulullah menyampaikan sesuatu hadis itu berdasarkan kepada orang yang berada di hadapan dia. Satu peristiwa satu kali, dia cerita 5. Dalam peristiwa yang lain dia cerita 3. Dalam peristiwa yang lain dia cerita 10. Jadi itu bukan persoalan, bukan kemusykilan. Tetapi isunya yang kita nak bincang di sini, dalam satu riwayat, sebagaimana yang dibacakan tadi, ada 5. Yang pertamanya khitan. Khitan itu maknanya bersunat. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi bagi lelaki, ulama khilaf pendapat. Sebahagian ulama mewajibkan, iaitu kebanyakan ulama-ulama Syafi'i, kecuali pendapat yang segelintir daripada pendapat ulama Syafi'i kata orang lelaki ini sunat dia berkhitan. Banyaknya dia kata wajib. Ada pun jumhur ulama kata benda ni sunat. Sunat berkhitan ini. Bagi lelaki. Dan kalau kita tengok pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh ulama itu, ada mengatakan wajib dengan alasan-alasan yang tertentu, dan juga ada yang mengatakan sunat. Sebab dia kata di sini adalah merupakan suatu sunnah yang dilakukan oleh semua Nabi. Tidak ada mana-mana Nabi yang tidak bersunat. Dia bagi alasan begitu untuk mengatakan bahawa hukum berkhitam itu wajib. Pendapat yang kedua yang kata sunat itu, isunya masalah kerana ada najis di kelopak kulub itu. Dia nak sembahyang. Bila nak sembahyang, kita nak sembahyang, kita kena bersih pakaian kita, badan kita dan juga tempat sembahyang kena bersih daripada najis. Jadi ulama yang kedua yang kata sunat itu, maknanya okey, bila nak sembahyang dia basuh je lah. Bila bersih daripada najis, maknanya boleh dia sembahyang. Sebab itu kalau orang yang bukan Islam, kalau berpegang kepada pendapat yang kedua ini, dia masuk Islam, dia tak perlu sunat pun tak apa. Jangan kita pegang satu pendapat yang agak keras. Kadang tua-tua orang yang bukan Islam masuk Islam kan, kita nak paksa, nak suruh dia bersunat, mungkin dia pun takut. Tapi sekarang ni tak ada masalah lah. Dulu secara tradisional, dulu dia potong betul kan. Sekarang ni dia guna laser, macam-macam alat lagi, dia bius dulu. Mungkin sekarang ni orang zaman sekarang tak rasa takut dah. Kalau dulu sebut bersunat, dia takut. Jadi tak apalah, oleh kerana dia yang pentingnya dia telah mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam. Hukum bersunat itu khilafiah, masalah khilaf daripada kalangan ulama. Tetapi di sudut kebaikannya, terlalu banyak orang bersunat ini. Di sudut kesehatannya, dan yang keduanya, dia dapat mengelak penyakit-penyakit yang berbahaya yang akan berlaku kepada lelaki. Yang keduanya sunat bagi orang perempuan. Ini banyak juga para ulama membahaskan. Majoriti ulama kata elok. Kalau Yusuf Qaradawi dia pegang bukan pendapat sunat orang perempuan ni, dia kata elok. Sebab sebahagian daripada dunia Arab mengharamkan perempuan ni bersunat. Jadi untuk tuan-tuan memahami masalah yang lebih luas, lebih panjang dalam masalah khitan lelaki perempuan ni, tuan-tuan baca sendiri. Ada alasan-alasan yang tertentu yang dikemukakan oleh ulama ni, saya tak lepas nak sebut. Tuan-tuan baca sendiri sebab apa suruh berkhitan bagi lelaki dan bagi perempuan. Tetapi dia satu benda yang baik. Jadi orang perempuan pun dia kata mukarramatun lin nisa, maka mulia elok orang perempuan ini dia bersunat. Ulama tidak meletakkan wajib, walaupun ada segelintir kata wajib, majoritinya kata elok, dan dia tidak sunat dan juga tidak wajib. Yang keduanya wal istihdad. Istihdad ni daripada perkataan hadid. Hadid ni maknanya besi. Maknanya cukur bulu ari-ari. Maknanya dulu orang cukur bulu ari-ari dengan pisau lah. Pisau dibuat daripada besi. Maknanya wal istihdad di situ maknanya apa dia? Cukur bulu ari-ari. Dia tak sebut cabut, dia sebut cukur. Yang kedua, yang ketiga maknanya potong kuku. Ini juga perkara-perkara fitrah yang dilakukan oleh para nabi. Yang keempat, dia kata mencabut bulu ketiak. Yang tu dia suruh cabut. Dia tak kata cukur. Kalau cukur pun sunatlah juga, tapi yang paling baik dia kata cabut. Yang kelima, maknanya menggunting misai. Misai pun dia tak suruh cabut.
Oh, kalau cabut sakit, oh dia lekat kuat. Dia suruh gunting. Jadi ulama fiqh bahaslah sampai tahap mana yang dibenarkan kita simpan. Dia kata jangan melebihi bibir kita. Kita tengok ahli-ahli sastra Melayu dalam negara kita kan, sampai dah tutup mulut tu, dia tak ikut sunnah tu. Sampai bila dia minum pun, minuman lekat dekat misai, makan lekat dekat misai. Ya, dia suruh gunting. Kalau nak ada misai, nak simpan, dia suruh gunting. Okey, terus. حدثني أبو الطاهر وحمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب بن سعيد بن مسيب بن هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الفود. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. Okey. Dalam riwayat yang kedua daripada Anas kata diberi ketentuan. Maknanya masa diberitahu, ditetapkan, maknanya Rasulullah menetapkan kepada para sahabat ini jangan lebih daripada 40 hari. Maknanya misai itu jangan dibiarkan sampai lebih daripada 40 hari. Begitu juga kuku, bulu ketiak dan juga bulu ari-ari. Alla natsuruka aktsara min 40 lailatan. Jangan lebih daripada 40. Kalau kita seminggu pun dah panjang kan. Lebih daripada 40, lagi lah. Jadi sebab dalam hadis-hadis yang banyak, Islam itu sentiasa menganjurkan tentang kebersihan. Bila benda-benda ini tidak dibuang, melambangkan ciri-ciri orang yang pengotor. Islam ni sampai macam tu dia kaji. Daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara, bab ini pun dibincangkan. Kita tengok bagaimana Islam tu sangat bersungguh di dalam menjaga kebersihan. Dia kata jangan lebih daripada 40 hari. Kita kalau seminggu pun dah kuku dah panjang lah kan. Kita rasa dah tak selesa. Kalau lebih daripada 40 hari, lagi rasa tak selesa. Jadi bila rasa tak selesa, rasa rimah ini, orang Islam ni disuruh supaya ceria di dalam semua bab, semua keadaan. Jadi kalau duk gelisah saja, hati kita tak tenteram dengan anasir-anasir yang berlaku kepada kita, itu menyebabkan kita hidup kita tak selesa. Okey, terus. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحف الشوارب وأعف اللحية. Liha, jamak daripada leh ya. Maknanya dia kata gunting ataupun potong misai dan juga lepaskan janggut. Lepaskan, dibiarkan panjang. Kalau kita tengok Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan juga sebahagian daripada amalan tabi'in ini tidak melebihi daripada segenggam. Macam janggut ni, jangan lebih. Tapi kalau sampai ke dada tu tak sunnah lah tu. Sampai ke dada ni kan. Maknanya lebih sikit-sikit tu tak apalah. Tetapi yang sahabat, amalan sahabat dan juga kita sebut tadi Ibnu Umar tadi dan juga tabi'in, begitulah keadaan mereka. Dia tidak lebih daripada kadar segenggam tadi. Okey, terus. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. Okey, terus. حدثنا سعد بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. Okey, dalam riwayat ini Nabi SAW bersabda, berbezalah kamu dengan orang musyrik. Dia suruh kita beza. Sehingga dalam Quran bersebut kan, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Quran pun ajar jangan sama orang kafir ni. Sebab agama Islam
adalah suatu agama daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala ini dah buat acuan dia. Kalau kita nak makan kuih ke apa, dia ada acuan masing-masing. Kuih ni acuan dia macam ni, kuih ni acuan dia macam ni. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Islam adalah merupakan acuan daripada Allah. Suatu kaedah, suatu ketetapan daripada Allah Ta'ala. Nabi sendiri, hadirin sekalian, tak boleh mencipta hukum. Hukum agama ni Nabi tak boleh nak cipta. Nabi tak boleh pandai-pandai sendiri. Selain daripada Nabi, lagi tak boleh nak pindah, nak ubah. Yang dulu dah kita sebut kan. Khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadat. Ni kena ambil perhatian lah. Orang-orang yang mengaji hadis ni, ibadat ni Nabi pun tak boleh nak reka, melainkan apa yang Allah Ta'ala wahyu. Tadi kita baca ayat Quran, bahawa agama Islam suatu ketetapan daripada Allah. Satu contoh yang berkaitan dengan selawat. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalau bab sembahyang, puasa, zakat, haji, Allah Ta'ala kata, aqimus solah, puasa. Kutiba alaikumus siyam. Aqimus solah maknanya, sembahyanglah kamu. Wa atuz zakah, zakat. Tunaikan zakat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Bab selawat ni Allah Ta'ala kata, sebelum dia nak suruh orang Islam selawat, dia cerita dulu dia selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wahai orang-orang yang, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Nak ceritanya penting selawat. Orang yang selalu berselawat kepada Nabi ini sebagai seseorang yang telah mempunyai bukti di dalam diri dia cinta dan kasih kepada Rasul. Selepas itu pula Allah Ta'ala ajar, ya ayyuhallazina amanu sallu, Allah Ta'ala suruh, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawatlah dan beri salamlah kamu kepada Nabi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Wahai Rasulullah, bagaimana kami nak bersalawat kepada kamu? Lalu Rasulullah ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai innaka hamidum majid. Satu contoh yang saya nak ambil, bab selawat, ini cara selawat. Selain daripada tu, tak adalah. Yang kita baca hari tu kan. Begitu juga, Islam ini, dia ada satu kaedah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semua perkara dia suruh khilaf dengan orang musyrikin, hatta berhubung dengan masalah misai dan juga janggut. Kerana orang-orang musyrikin ini, mereka mencukur janggut dan membiarkan misai. Di dalam Islam dia suruh misai itu kalau nak simpan, dia suruh gunting. Tadi dah kita sebut perbahasan ulama' jangan melebihi syafatain, iaitu 2 bibir. Dan janggut ini dibiarkan panjang. Sebab kita tengok bila orang kafir zaman sekarang ni, dia ajar orang Islam ni, orang kerja di pejabat ke, polis ke, tentera ke, misai kena simpan, janggut kena cukur. Jadi kita tak boleh dah, sebab itu merupakan peraturan. Kalau negara Islam ada besok, digalakkan. Sebab itu kita tengok tentera-tentera di negara Arab Mujahidin lah kita sebut, macam ni geng-geng Osama bin Laden, Al-Qaeda, Taliban tu semua dia simpan janggut ni. Bagi nampak izzah, ada kekuatan. Nak khilaf dengan, yang pertama sekali nak khilaf lah, selain nak bagi nampak izzah ni, nak bagi khilaf dengan orang kafir ni. Kita ni dah nak tiru sikit-sikit. Walaupun benda ni benda bukan masalah besar lah kita kata, tetapi dia akan sikit demi sikit segala perkara yang dianjurkan di dalam agama ini hilang begitu sahaja kerana terikut-ikut contoh yang dilakukan oleh orang musyrikin ataupun orang kafir ni. Okey, terus. حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى القرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. Tengok, juzu maknanya gunting. Guntinglah oleh kamu akan misai. Lepaskan janggut, biarkan dia panjang. Dan khilaflah kamu, bezalah kamu dengan orang Majusi. Maknanya kafir bersama ada kafir musyrikin ataupun kafir Majusi, memang dema ni cukur janggut. Disuruh orang Islam kita ni simpan. Berdasarkan kepada hadis-hadis yang banyak ini, bagi sebahagian besar daripada ahlul hadis dan juga Imam Mazhab Hanafi,
simpan janggut ni wajib. Mana-mana imam yang tak ada janggut tak layak jadi imam. Mana-mana orang yang tak ada janggut, walaupun dia hafiz Al-Quran, dia habis hadis di Pakistan, pantang tak ada janggut ni. Sebab itu ada Maulana di ziarah tempat kita. Maulana di Pakistan tu, lepas tu pada ziarah Malaysia ni dia balik cerita. Dia kata, orang Malaysia ni aku dengar baca Quran, dia kata bagus betul, suara dia, tajwid dia cantik. Lekin balik bikunayah dia. Tetapi tak cukup umur. Balik bikunayah. Tak cukup umur dia kata. Sebab apa? Semua imam-imam di Malaysia ni tak ada janggut. Dia orang pantang. Jadi bukanlah kita nak mewajibkan benda fara' ini, tetapi itulah sunnah Nabi. Okey, terus. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال وحدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العنة وانتقاص الماء. Okey, tengok tadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ada riwayat yang sebut sampai 10. Cuma yang ditambah di sini apa dia? Istinsyaqul ma'i, maknanya istinsyaq. Masukkan air ke dalam lubang hidung. Siwak, dalam riwayat ini juga ditambah dengan siwak. Apa lagi? Ghuslul barajim, maknanya basuh ruas-ruas. Ketika ambil sembahyang tu kita basuh ruas. Ruas tangan. Okey, apa lagi yang ditambah di sini? Apa dia? Halqul anati, maknanya cukur. Wa intiqasul ma'i, mengurangkan air. Mengurangkan air ini iaitu ketika istinja. Jangan membazir air. Mengurangkan air maknanya ketika istinja. Kita telah bincang di dalam bab istinja ini. Istinja ini sama ada dengan air ataupun sesuatu benda yang kesat kan. Yang tu kita tak payah ulang. Benda yang kesat ini kecuali sesuatu benda yang dihormati. Kita kata buku-buku tulisan agama yang berkaitan dengan agama ataupun makanan. Tak boleh istinja walaupun kesat. Sama ada makanan manusia ataupun makanan jin. Yang itu telah kita bahaskan di dalam Tirmizi. Okey, terus. Sahabat ni yang ke-10 dia terlupa. Kecuali apa yang dia ingat mudmadah. Okey, terus. Okey, terus. Wallahu a'lam. Tak nak tanya yang tak ada. Rambut dia sebut. Mana sebenarnya dalam Islam? Rambut ni berdasarkan kepada man kana lahu sya'run falyukrimhu, riwayat Abu Daud. Siapa-siapa yang ada rambut, hendaklah dia muliakan rambut dia. Maknanya kalau dia nak simpan rambut, dia kena sikat. Dia kena susun rambut, sikat rambut dia. Kalau nak simpan, kalau kita tengok dalam sunnahnya, di antara dalam hadis, di antaranya di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Imam Baihaqi, dia sampai ke sini. Bawah lebih kurang siapa telinga ataupun lebih sikit. Sampai sini telinga ni. Dia tak panjang. Sini. Dia tak lebih pada tu. Maknanya orang lelaki ni boleh rambut panjang, tapi itu yang sunnah Nabi. Tidak ditetapkanlah sampai mesti kena macam tu, tetapi perbuatan Nabi macam tu. Okey. Kena kemas. Okey, isunya di sini, kalau dia nak cukur boleh. Cukur terus. Dia tak boleh tinggal sikit-sikit. Sebab itu juga sebagai perbuatan menyamai orang-orang Yahudi ataupun orang kafir. Kau nak cukur terus. Abang lagi tak boleh. Itu haram. Bukan kata makruh, haram, kerana menyerupai. Dia tengah-tengah dia tinggal rambut, trojan tu.
Lepas tu kiri kanan tu dia cukur. Oh, itu haram, tak boleh. Menyupport orang kafir. Tapi kalau lebih pada apa yang kita sebutkan tadi pun dia harus. Cuma Nabi macam tu kadar panjang dia. Dia kemas. Kadang-kadang pemuda remaja kita lah, dia nak ikut sunnah Nabi konon-kononnya. Tetapi tak ikut semua, tang rambut panjang dia. Dia tak jaga, tak bersikat, tak shampoo, kutu penuh, besar rambut. Tak kemas kan. Dan kita selalu juga tengok orang yang lelaki yang rambut panjang seperti mujahidin Arab kan. Ibn Khattab, rambut dia panjang sampai ke sini, tetapi kemas, nampak segak kemas. Kita nampak tu rasa satu ezah. Bukan macam berserabut je rambut tu. Maknanya boleh. Tetapi dia kena jaga rambut dia. Bersikat, dia pakai minyak rambut. Itu kalau dia nak simpan rambut panjang. Jambang juga kalau orang yang dah ada, maknanya disimpan lah. Sebab tu Dr. Nasri kita nak dapat pahala ni, janggut dia bukan suruh tanam, tak perlu tanam, biarkan yang Allah Ta'ala bagi jadi ada. Cuma jambang tu dia tak sebut lah, yang sebutnya janggut. Jambang tu dia boleh cukur, tapi seeloknya yang ada tu disimpan lah. Okey, ada soalan lain? Macam tadi harus je lah. Harus. Tapi yang sebaik-baiknya macam itulah, segenggam. Tidaklah kata lebih daripada segenggam ni hukum dia haram, tidak. Tetapi sebaik-sebaiknya begitu. Ada kawan kita, kawan kami jugalah. Sampai sini. Semua kena sampai sini. Kita takut orang faham sunnah ni, dia faham. Bila sunnah ni dia faham, dia tambah yang selain daripada apa ataupun kaedah yang Nabi ajar. Dia faham sunnah sendiri, dia tak boleh lah. Sunnah ni apa yang Rasulullah ajar. Harus. Tak juga. Dalam fiqh dia pun maknanya dia ada had-had dia yang kita sebutkan tadi, maknanya segenggam. Cuma itu adat orang perangai orang Keling. Perangai orang Keling dengan mazhab fiqh Hanafi dia berbeza. Macam perbuatan orang Melayu dengan fiqh Syafi'i kita, banyak yang tak sama. Imam Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'i kata macam ni sesuatu masalah, sesuatu bab. Di sudut amalan perbuatan orang Melayu dibuat lain pula. Jadi kalau orang luar kata ini adalah perbuatan ataupun amalan ataupun fiqh Syafi'i berdasarkan kepada amalan umum orang. Bukan. Hak fiqh mana-mana mazhab yang ada dalam kitab dia tu. Wallahu a'lam.